Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Hari ini daripada Harapan Daily, mulanya dijangka selesai pada tahun 2023, akhirnya sambung pula ke tahun 2028. Bukan air Kelantan sebenarnya yang bermasalah, tapi pemimpinnya. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man semasa menjadi Menteri Alam Sekitar dan Air berkata, Kelantan dijangka menerima bekalan air yang sempurna menjelang tahun 2023. Namun malam tadi, rakyat Kelantan yang setia puluhan tahun kepada PAS itu nampaknya perlu terus bersabar tahun berganti tahun. Kerajaan negeri memberi jaminan masalah bekalan air di Kelantan dijangka selesai sepenuhnya pada tahun 2028. Pengerusi Jawatan Kuasa Kerjaya Infrastruktur Air dan Pembangunan Luar Bandar Negeri Kelantan, Datuk Dr. Izani Hussein memberi jaminan terkini itu ketika ditemui media pada majlis berbuka puasa bersama ECRL di Hotel Perdana di Kota Bahru malam tadi. Izani malah menambah hanya 20% kawasan di Kelantan yang berdepan masalah air, bukannya sebahagian besar seperti yang didakwa pelbagai pihak. Justru dia yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kijang di Pengkalan Cepa itu berharap penduduk yang berdepan masalah air supaya bersabar untuk sedikit masa sahaja lagi sebelum ia diselesaikan sepenuhnya. Kita jangkakan pada tahun 2028 Kelantan akan mengalami lebihan air sekaligus masalah bekalan air dapat diselesaikan, kata beliau. Ini kerana semua loji yang kini dalam pembinaan dan penambahbaikan akan siap sepenuhnya pada akhir 2027. Pada masa sama, kita sudah mengenal pasti pipe yang perlu ditukar iaitu sepanjang 5,000 km, manakala yang perlu ditukar segera adalah sepanjang 1,000 km, katanya di Petik Berita Harian. Pada 10 September tahun 2020, ketika PAS berada dalam pentadbiran Kerajaan Tebu Katap, Tuan Ibrahim pada sesi soal jawab persidangan Dewan Negara berkata, Kelantan menerima bekalan air yang sempurna menjelang tahun 2023. Jelas Tuan Ibrahim ketika itu terdapat proses pembersihan dan naik taraf di beberapa loji air utama yang sedang dilaksana di Kelantan di bawah Rolling Plan 4, Rancangan Malaysia ke-11. Isu besar yang berlaku di Kelantan adalah masalah sumber air, serta pengambilan sumber air bawah tanah lebih daripada 50% dan menyebabkan kos rawatan sangat tinggi. Kerajaan telah pun meluluskan peruntukan baru untuk kita membuat penambahan dan pembesaran loji di Kelantan dan pengurangan NRW kadar air tidak terhasil yang agak tinggi di Kelantan, kata Tuan Ibrahim 4 tahun lalu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini isu yang paling mengejutkan seluruh Malaysia. Laporan terkini yang kita terima daripada mahkamah berkait dengan Rosmah Mansor. Adakah ini adalah pengakhir kepada harapan Rosmah Mansor? Dan adakah beliau akan sama-sama masuk penjara seperti suaminya, yaitu Datuk Seri Najib Tun Razak? Terkini, Mahkamah Persekutuan tolak permohonan Rosmah. Makna kata, Rosmah Mansor kalah lagi di Mahkamah Persekutuan apabila beliau permohonannya ditolak. Datuk Seri Rosmah Mansor gagal mendapat kebenaran untuk merayu terhadap keputusan Mahkamah Rayuan berhubung usahanya mencabar kesahihan pelantikan mendiang Datuk Gopal Sriram sebagai ketua pendakwa dan membatalkan perbicaraan kes rasuah berkaitan projek tenaga hibrid solar. Panel 3 Hakim Mahkamah Persekutuan yang diketuai Presiden Mahkamah Rayuan
Tan Sri Abang Iskandar Abang Hashim menolak permohonannya dan memerintahkan beliau membayar kos sebanyak Rm30.000. Hakim Abang Iskandar berkata, permohonan Rosmah bagi mendapatkan kebenaran merayu tidak memenuhi syarat ambang Seksyen 96 Akta Mahkamah Kehakiman 1964. Tiada isu baru ditunjukkan yang memerlukan pertimbangan lanjut, katanya, dan menambah bahawa selain itu juga tidak ada isu kepentingan awam untuk dipertimbangkan oleh mahkamah. Dua lagi hakim ialah Hakim Datuk Nordin Hassan dan Datuk Abdul Karim Abdul Jalil. Rosmah yang juga isteri bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak memfailkan permohonan kebenaran untuk memulakan semakan kehakiman di Mahkamah Tinggi pada 24 Jun 2022 bagi mencabar kesahihan pelantikan Sri Ram sebagai ketua pendakwa dalam kesnya dan untuk membatalkan perbicaraan kes rasuahnya. Beliau menamakan Peguam Negara, Kerajaan Malaysia dan Sri Ram sebagai responden. Rosmah, 72 tahun, memohon deklarasi bahawa pelantikan Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya kanan melalui 3 surat pelantikan fiat masing-masing bertarikh 8 Julai 2020, 11 dan 21 Mei 2021 adalah menyalahi undang-undang. Beliau turut memohon deklarasi bahawa keseluruhan prosiding pendakwaan dan perbicaraan penuh kes projek solar yang berlangsung dari 15 November 2018 hingga pembelaan menutup kesnya adalah tidak sah serta batal dan beliau perlu dibebaskan daripada semua pertuduhan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan E Akta Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Pada 30 Ogos tahun lalu, Mahkamah Tinggi menolak permohonan Rosmah dan beliau membawa perkara itu ke Mahkamah Rayuan namun turut ditolak. Beliau kemudian memfailkan permohonan pada 5 Julai lalu untuk mendapat kebenaran merayu ke Mahkamah Persekutuan. Pada 1 September 2022, Hakim Mahkamah Tinggi Mohamed Zaini Mazlan, kini Hakim Mahkamah Rayuan, memutuskan bahawa Rosmah bersalah atas pertuduhan rasuah berkaitan projek solar hibrid dan menjatuhkan hukuman penjara 10 tahun serta denda 970 juta ringgit. Rosmah kemudian memfailkan rayuan terhadap sabitan serta hukuman dan kini bebas dengan jaminan 2 juta ringgit Malaysia. Sri Ram yang juga bekas Hakim Mahkamah Persekutuan meninggal dunia pada umur 79 tahun awal tahun lalu. Dalam prosiding di Mahkamah Persekutuan hari ini, Rosmah diwakili oleh Peguam Datuk Jagjit Singh dan Datuk Akberdin Abdul Kadir. Peguam Kanan Persekutuan SFC Samsul Bolhassan yang dibantu SFC Liu Horg Bin bagi pihak responden berhujah bahawa permohonan itu perlu ditolak kerana persoalan undang-undang yang dibangkitkan bukanlah persoalan baharu, tidak bermanfaat atau penting kepada orang ramai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.